Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Jika sebelum ini kawasan Daro sering dikaitkan dengan masalah terputus bekalan elektrik, kini masalah sedemikian tidak lagi berlaku selepas sebuah pencawang elektrik berkapasiti 132 kV dibina pada suku kedua 2019. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Syafiee Ahmad, projek yang telah dilaksanakan itu membabitkan jumlah sebanyak 133 juta ringgit daripada Kerajaan Sarawak. Dengan siap transformasi ini kita dapat bekalan daripada sumber daripada Patian Mukah dan juga sambung terus ke Sungai Mau di Sibu. Ini menjadikan Daro sebagai yang membekal. Kalau dulu kita dapat lebih Mukah. Bermakna kalau apa-apa yang berlaku sepanjang perjalanan dari Mukah ke Daro, berlaku bekalan terputus di Igan umpamanya, di Matu, even di Oya ataupun di Dalat, ianya juga menjejaskan bekalan elektrik di Daro. Kerana Daro itu adalah di hujung sekali. Jadi sekarang ini dengan siap transformers dan alhamdulillah kita dapat bekalan elektrik yang begitu reliable dan masalah yang kekerapan blackout ataupun terputus bekalan dulu sekarang tidak lagi menjadi masalah kepada kita di Daro. Sudah tentu, dengan tersedianya kemudahan seperti ini, tiada lagi masalah elektrik membelenggu masyarakat. Elektrik semua okey. Memang tak ada putus sekarang. Memang line elektrik pun okey sekarang. Daro tidak akan ketinggalan sebab Daro sekarang ni cukup maju. Masalah terputus bekalan elektrik bukan lagi satu kebimbangan buat penduduk di kawasan Daro setelah terbinanya sebuah pencawang elektrik. Ia mungkin satu sinar buat penduduk setempat untuk menuju ke wawasan sebagai negeri maju menjelang 2030. Laporan Luqman Muhammad bersama jurukamera Awang Azmel untuk TVS. Masih berkaitan pembangunan untuk rakyat. Kali ini penduduk di daerah Sebauh Bintulu berharap penyediaan kemudahan telekomunikasi di kawasan mereka dapat disegerakan. Ini penting bagi menyokong pembangunan pesat di daerah itu selain mempermudahkan kehidupan seharian penduduk lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19. Menurut pemancar Limin Anai, penduduk berasa teruja apabila sebuah pencawang telekomunikasi dibina di kawasan mereka pada Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, katanya sejak itu tiada perkembangan baru berlaku dan dari sehari ke sehari penduduk berharap pencawang tersebut dapat berfungsi sepenuhnya. Beliau yang mengetuai 273 kampung dan rumah panjang di sekitar Sebauh menambah dengan adanya kemudahan telekomunikasi melengkapkan keperluan pembangunan di kawasan itu. Daripada itu kita berharaplah Kerajaan Negeri Sarawak dapat mencari iktibar yang macam mana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kerana kita cukup sedih buat masa ini, terutama yang sekolah-sekolah di luar bandar yang begitu mengharapkan line seperti line internet untuk pembelajaran di sekolah-sekolah rendah. Seorang lagi penduduk Monalang mengakui kerajaan Sarawak telah banyak membantu dari segi pembangunan dan kebajikan, namun berharap bantuan kemudahan telekomunikasi dipercepatkan. Teman saya ada beri kenya api ai bisa parit bisa teman saya tanam tupai pun bisa. Tolong kebajikan ke bisa orang tua-tua. Kebajikan bahkan ni belum. Baka orang sakit dia bisa bayar bulan ke. Kena sudah nurun ngemebat kenya bisa ke. Sigaria magyang ada. Pemilik kebun Bantah Baung berkata antara pembangunan besar yang telah diberikan kerajaan adalah pembinaan jalan dari Hulu Sebauh ke Bandar Bintulu. Kalau sekarang ni kita menggunakan jalan Tanah Kuning ini dari kampung ke Bintulu 3,5 jam ke 4 jam. Tapi kalau kita ambil sukatan dari Bintulu ke kampung baru 118 km. So kalau kita jalan sudah di baik pula di pre-make, ianya cuma mengambil masa 1 jam lebih macam tu saja sampai. So banyaklah masa yang kita boleh jimat. Sementara itu, Adun Kebenar Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata kerajaan negeri komited akan teruskan pembangunan kemudahan asas ini di kawasan Sebauh. Ianya kerana katanya adalah baik untuk pembangunan sosioekonomi setempat.
Ini kita akan teruskan untuk supaya pembangunan di sini sangat berlaku dengan tepat untuk rakyat di luar bandar menikmati kemudahan asas. Begitu juga kemudahan asas yang lain. Saya berpandangan sebelum kita mengorak langkah kepada pencapaian sosioekonomi yang baik, yang paling penting dan paling perlu adalah pembangunan kemudahan asas. Jaringan komunikasi merupakan satu keperluan bagi penduduk pedalaman. Ianya keperluan yang mendesak. Ianya amat penting dalam perkhidmatan komunikasi yang pantas. Ruben Gomez, TVS. Tidak ada dabai dijual sehingga RM300 sekilogram seperti tular di media sosial. Pemantauan Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengesyaki ia dibuat bagi tujuan viral semata-mata. Menurut Ketua Cawangan KPDN HEP Sibu, Kelin Bol Hassan, di dalam satu kenyataan, hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dijalankan, harga dabai yang dijual pada masa ini adalah dalam lingkungan RM30 sehingga RM70 sekilo. Tambahnya, disebabkan harga dabai bukan berada di dalam kawalan pihak kementerian, beliau berharap para pengguna membuat pilihan dengan bijak. Walau bagaimanapun, pemantauan berterusan akan terus dilaksanakan bagi memastikan tiada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan menaikkan harga barang. Bertemu kembali. Sarawak merekodkan satu kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Sibu pada Ahad. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 38 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes kematian ke-38 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 73 tahun yang didapati tidak sedarkan diri di rumah oleh keluarganya pada 29 Januari 2021. Susulan itu, pasukan kecemasan ambulan telah bergegas ke rumah kes selepas menerima panggilan kecemasan dari pihak keluarga terbabit. Kes kemudian disahkan meninggal dunia oleh pasukan kecemasan ambulans selepas tiba di rumah kes. Ujian RT-PCR telah diambil pada 29 Januari 2021 dan didapati positif pada hari yang sama. Dalam pada itu, Sarawak mencatatkan 135 kes positif COVID-19 yang sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,450 kes. Sibu merekodkan kes tertinggi dengan 47 kes diikuti Miri 32, Bintulu 15, Bau 11, Subis 7, Song 7, Kuching 5, Kanoid 4, Lundu 3, Serian 2 dan masing-masing 1 di Sri Aman dan Sebauh. Susulan peningkatan kes positif COVID-19 di daerah Kapit dan Song, Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan berkuat kuasa 2 sehingga 15 Februari. Sebelum ini, PKP turut dilaksanakan di Sibu yang mana dilanjutkan dari 30 Januari hingga 14 Februari 2021. Manakala pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di bahagian lain di Sarawak berkuat kuasa pada 1 Februari hingga 14 Februari 2021. Daerah Song, Dalat, Bintulu, Kanawit, Beluru, Miri, Sibu dan Kuching kekal berstatus merah dengan 1,993 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Kapit, Sarikes, Subis dan Betong juga kekal berstatus jingga dengan 120 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh sama. Manakala daerah Matu, Daro, Lundu, Sebauh, Lawas, Telang Usan, Bukit Mabong, Tatau, Bau, Pakat, Serian, Belaga, Meradong, Julau, Simunjan, Lubuk Antu, Selangau, Semerahan dan Sri Aman turut kekal berstatus kuning. Hanya berbaki 9 daerah lain di Sarawak yang kekal berstatus hijau. Secara keseluruhan, Malaysia sekali lagi mencatat jumlah kes baru positif COVID-19 melebihi angka 5,000 untuk hari ketiga berturut-turut selepas merekodkan pertambahan kes harian sebanyak 5,298 kes. Daripada jumlah itu, 5,295 merupakan kes tempatan, manakala 3 lagi kes merupakan kes import.
Ia sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia sebanyak 214,959 kes dengan jumlah kes aktif sebanyak 48,150 kes. Selangor masih mencatat angka tertinggi dengan pertambahan 2,460 kes, sementara 14 lagi kematian dicatat, menjadikan jumlah kematian kepada 760 kes. Pasukan Kuching City FC bakal berkampung ke Johor untuk menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi kancah Liga Perdana musim ini. Menurut penolong pengurus pasukan Iswandi Ali Hassan, situasi semasa COVID-19 memaksa pasukan yang berpangkalan di Kuching, Sarawak itu mengambil insentif sendiri sementara menunggu sepak mula Liga Malaysia. Cuma Kuching kena tu plan sebabkan takut Liga Perdana start 5 Mac mengikut jadual. So Kuching CTFC plan nak mula latihan di Johor Sinon je lah sebagai tempat berkumpul kami orang lah. Kerana mengikut kita macam Kuching tu nak balik lagi kita kena kuarantin. So Kuching plan akan stay di Johor sampailah tournament untuk start lah. Terdahulu, Kuching City FC dikabarkan mendapat penghormatan daripada pihak pengurusan skuad Johor Darul Ta'zim JDT apabila dijemput untuk menyertai pertandingan 5 penjuru. Bagaimanapun, Dedah Iswandi, kejohanan 5 penjuru itu dibatalkan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri tersebut. Yang 5 penjuru tu patutnya bulan 1 ya maksudnya. Cuma kini tu keadaan Sinun macam Johor dah PKP juga. So kebanyakan negeri di Sinun yang banyak kena PKP. So perlawanan ni tiada, cuma Kuching yang akan tetap pergi ke Johor untuk mula training Sinun je lah. Berkumpul di Sinun lah. Mengikut perancangan awalnya, pertandingan yang diadakan secara satu pusingan itu membabitkan 4 pasukan Liga Super, JDT, Pahang FA, Terengganu Football Club dan Melaka United Football Club serta skuad Liga Prima, Kuching City FC. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai. Salam hormat dan jumpa lagi.